Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1091 dan antara paparan utama. Pembangkang kalah kerana kesilapan bodoh. Jolo curi 1.42 bilion US dollar. Gaji minimum sekadar kempen pilihan raya negeri. Selepas menang jadi calon Menteri Besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersediakah Pakatan Harapan dan gelombang tolak Barisan Nasional duduk sekali dan belajar dari kesilapan bodoh mereka dalam usaha menjatuhkan Barisan Nasional di Johor? Soal naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof rawa dalam kenyataan pedasnya berhubung prestasi menghampakan parti itu pada pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac lalu. Menurut beliau, dalam pilihan raya menang atau kalah adalah perkara biasa. Tetapi yang luar biasa ialah apabila parti yang menang bukan kerana ia diterima rakyat, tetapi kerana parti lawan berbunuhan sesama sendiri. Beliau merujuk kepada peratus keluar mengundi yang rendah iaitu 54.92% atau 1.4 juta sahaja yang mengundi daripada 2.6 juta pengundi Johor. Kemenangan Barisan Nasional diterjemahkan dengan hanya 43% undi keseluruhan, manakala undi yang menolak Barisan Nasional lebih tinggi iaitu 56.8%. Inilah yang dikatakan parti yang menang lemah dan tidak boleh dikatakan mewakili aspirasi bangsa Johor. Hakikatnya Barisan Nasional hanya boleh menang 23 kerusi jikalau parti PH menggabungkan undi mereka dan boleh memenangi 17 kerusi. Itulah kekuatan jika gabungan tolak Barisan Nasional bersatu tenaga mampu memberikan rakyat Johor sesuatu yang lebih bermakna, ujarnya. Beliau menganggap Pakatan Harapan gagal merealisasikan konsep kemah besar. Mungkin Pakatan Harapan perlu jiwa-jiwa yang lebih besar untuk menampung keperluan berbagai arus yang lawan Barisan Nasional. Jiwa besar inilah yang jadi penghalang utama kerana ada di kalangan parti Pakatan Harapan yang merasakan I can do it alone atau it's my way or never, ujarnya. Mujahid melihat beberapa pengajaran penting dalam 3 pilihan raya negeri yang lalu untuk dihadapi oleh pemimpin Pakatan Harapan, iaitu pertama, 3 parti teras Pakatan Harapan perlu bersetuju kepada satu logo dan terbukti lambang PH dapat diterima pengundi dan sebaliknya keadilan yang memilih lambang partinya sendiri terpaksa mengalah kepada hukuman pengundi. Kedua, kesatuan suara yang menolak Barisan Nasional perlu menjadi titik pertemuan atas naratif tolak rasuah, tolak perkauman sempit dan pulihkan demokrasi. Faktor melawan korupsi ini perlu lebih besar dari siapa patut memimpin gelombang lawan Barisan Nasional. Ketiga, parti-parti yang baru nak up kena jujur bertanya mereka nak lawan Barisan Nasional yang terbukti merosakkan negara secara sistematik, bukan memilih untuk berlumba dengan parti yang mempunyai tujuan yang sama melawan Barisan Nasional. Dan keempat, Majlis Presiden Pakatan Harapan perlu membuat keputusan muktamad sama ada kerangka strategi mereka hari ini masih relevan atau tidak. Kata Mujahid, isu yang mudah tetapi rumit perlu diselesaikan seperti menggunakan lambang berbeza, sikap ego, enggan bertolak ansur dengan parti lain yang melawan Barisan Nasional dan terlampau melayan kehendak grassroots sehingga strategi lebih besar melawan korupsi dan menyelamatkan negara daripada kehancuran gagal. Pada masa yang sama, beliau bertanya, apakah pemimpin OTAI berasal dari UMNO seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad? Datuk Seri Syafiee Apdal, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin tidak faham logik perlu bergabung tenaga untuk menang. Mujahid juga menyoal sama ada dendam peribadi kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim menguasai strategi politik mereka. Bersediakah pemimpin OTAI pembangkang buangkan ego masing-masing dan fikirkan kepada pemulihan demokrasi dan negara? Jika tiada respon kepada semua yang dibangkitkan, kita telah menempah tiket kekalahan sebelum pilihan raya umum bermula. UMNO pula sudah berangan menempah tiket untuk menang besar demi selamatkan tengkuk pemimpin mereka yang tersabit
dan terbabit dalam kes-kes rasuah berprofil tinggi. Pemimpin pembangkang jelas lupa kepada asas perjuangan, bersatu teguh, bercerai roboh. Peribahasa Melayu menyebut, si bodoh makanan si cerdik. Pemimpin dinasihatkan, jangan robohkan negara demi dendam peribadi. Anda akan dipersoalkan oleh rakyat di hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Dalam skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB Low Teck Joe atau Jolo mencuri 1.42 bilion US dollar, kira-kira 5.98 bilion ringgit daripada 3 transaksi bond yang diatur oleh Goldman Sachs Group Incorporated untuk dana kekayaan Malaysia menurut ejen Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat FBI. Ejen FBI Eric Van Dorn berkata demikian pada Isnin 14 Mac dalam perbicaraan bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York. Beliau juga memberitahu juri bahawa bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak mengaut 756 juta US dollar, kira-kira 3.18 bilion ringgit daripada 6.5 bilion US dollar, kira-kira 27.36 bilion ringgit yang diperoleh dalam tawaran bond. Manakala anak tirinya Riza Aziz mengaut 238 juta US dollar, kira-kira 1 bilion ringgit, lapor The Bloomberg. Roger Ng merupakan satu-satunya pegawai bank Goldman Sachs yang dibicarakan berhubung penjarahan dana 1MDB didakwa bersubahat dengan Jolo dan bekas bosnya Tim Leissner dalam penipuan besar-besaran itu. Sebelum ini, Leissner telah memberi keterangan yang menggemparkan sebagai saksi utama pendakwaan terhadap Roger Ng. Leissner dalam kenyataan bersumpahnya mengaku menggunakan 10 juta US dollar, iaitu kira-kira 41.8 juta ringgit wang 1MDB membeli sebuah rumah di London untuk bekas kekasihnya Datuk Rohana Rozhan sebagai hadiah bagi menutup mulutnya yang kononnya memeras ugutnya. Sementara itu, Jolo masih kekal sebagai buruan. Inilah kali pertama Mahkamah Amerika Syarikat memperincikan bagaimana mereka yang terlibat dalam perjanjian 1MDB dibayar dan berapa banyak rasuah yang mereka terima. Van Dorn merupakan pakar akaun forensik untuk FBI, berkata beliau menyemak 59,000 rekod bank untuk menentukan ke mana wang daripada 3 urus niaga 1MDB itu pergi. Beliau berkata Khadim Al-Kubaisi, bekas pengarah urusan International Petroleum Investment Co (IPIC) milik Kerajaan Abu Dhabi yang menjamin transaksi 1MDB menerima 472.8 juta US dollar, iaitu kira-kira 1.9 bilion ringgit. Menurut siasatannya, Aziz melabur sekurang-kurangnya 60 juta US dollar, kira-kira 252.57 juta ringgit daripada wang 1MDB yang dijarahnya untuk menerbitkan filem The Wolf of Wall Street. Aziz merupakan rakan Jolo, kata pendakwa raya. Sementara itu, Roger Ng menerima 35.1 juta US dollar, kira-kira 147.75 juta ringgit melalui 2 daripada 3 bond transaksi. Van Dorn berkata mereka yang dinamakannya itu antara 16 individu yang dikesan beliau ketika penyiasatan dilakukan terhadap dana 1MDB yang hilang. Roger Ng berdepan tuduhan menerima sogokan jutaan dolar kerana membantu melarikan dana daripada 1MDB dan memohon dibicarakan atas dakwaan berkonspirasi terhadap pengubahan wang dan melanggar undang-undang anti rasuah. Najib didapati bersalah pada 28 Julai 2020 atas 7 pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa membabitkan 42 juta ringgit dana SRC International anak syarikat 1MDB. Beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Pada 7 Disember tahun lalu, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukumannya dengan panel 3 hakim menyifatkan transaksi ke dalam akaun Najib sebagai memalukan negara. Najib juga sedang berhadapan dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan memperkayakan dirinya dengan 2.3 bilion ringgit daripada 1MDB serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram dengan jumlah yang sama. Selain itu, Najib juga didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya.
Beliau didakwa bersama bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy yang bersubahat membuat pindaan tersebut bagi melindungi Najib daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa menurut Seksyen 23-1 dan 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Begitulah epik 1MDB yang menghiasi dada akhbar yang dibaca oleh masyarakat di seluruh dunia. Kalau semua itu tidak memalukan negara, mungkin Najib dan penyokongnya ada makna baharu mengenai konsep malu. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menaikkan gaji minimum sektor swasta kepada RM1,500. Menurut Setiausaha Agungnya Kamarul Baharin Mansur, syarikat swasta perlu diwajibkan melaksanakannya melalui perintah gaji minimum, bukan hanya nasihat. Kamarul Baharin berkata, kerajaan seharusnya memahami keperluan mendesak bagi pekerja swasta seperti pekerja pembersihan, pengawal keselamatan dan pekerja ladang yang bergaji RM1,200. Jutaan pekerja yang berpendapatan rendah yang menunggu gaji minimum RM1,500 sangat teruja dengan pengumuman Perdana Menteri ketika kempen pilihan raya negeri PRN Johor sedang rancak berjalan. Katanya dalam satu kenyataan pada Ahad, lapor Sinar Harian. Kata Kamarul Baharin, kajian dan perbincangan telah selesai dijalankan melibatkan kerajaan, Kesatuan Sekerja serta Persatuan Majikan. Sepatutnya kerajaan boleh mewajibkan kadar yang baharu setelah kajian dikemukakan kepada Kabinet. Beliau turut menggesa supaya gaji minimum tidak dijadikan modal kempen politik oleh mana-mana parti kerana kadar baharu gaji minimum merupakan keperluan mendesak bagi pekerja. Kerajaan telah pun memastikan semua pejabat awam menerima jumlah gaji dan allowance sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan. Sudah sampai masanya Kabinet mengumumkan gaji minimum yang baru seperti di dalam Akta Gaji Minimum yang memerlukan kerajaan mengkaji gaji minimum sekali dalam tempoh 2 tahun. Tegasnya. Namun jawapan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan tidak selari dengan apa yang disebut dalam ucapan Perdana Menteri baru-baru ini. Beliau berdolak dalik apabila ditanya mengenai kenaikan gaji minimum RM1,500 di Parlimen. Saravanan berkata kajian terperinci sedang diperhalusi kerajaan dalam menentukan kenaikan gaji minimum itu tidak memberi kesan kepada kadar pengangguran di negara ini. Kerajaan dah bersedia umumkan gaji minimum dalam masa terdekat tetapi sedang diperhalusi dan meneliti beberapa faktor. Sebab kita tidak mahu ada majikan lain mengambil kesempatan terhadap gaji minimum ini dan mengurangkan pekerja mereka. Jelasnya, beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran dalam sidang Dewan Rakyat pada Isnin. Justru kerajaan tidak akan melaksanakan gaji minimum pada penghujung tahun ini, katanya. Sebaliknya, perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat memandangkan situasi ekonomi negara ketika ini bertambah baik. Sebelum itu, Presiden MTUC Datuk Abdul Halim juga menemplak kenyataan Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF Datuk Syamsuddin Bardan yang menegaskan pelaksanaan gaji minimum baharu RM1,500 hanya akan menguntungkan pekerja asing. Pekerja asing untung kerana majikan hanya mementingkan pekerja asing, bukan gaji pekerja tempatan yang diberhentikan. Kenapa pekerja tempatan tidak mahu mengambil pekerjaan tertentu? Kerana gaji rendah. Kalau majikan ambil pekerja asing lebih murah. Pekerja asing pun tidak perlu dibayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan bayaran untuk kerja lebih masa. Katanya seperti dipetik utusan online 18 Februari lalu. Majikan Malaysia disifatkan paling kedekut di Asia Tenggara dari segi bayaran upah apabila hanya membelanjakan 25% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk gaji berbanding Indonesia 84% dan Filipina 76%. Menurut beliau, peratusan bayaran yang begitu rendah itu tidak masuk akal kerana rata-rata majikan berkemampuan untuk membayar lebih daripada gaji minimum RM1,200 yang diluluskan ketika pembentangan bajet tahun 2020. Malah katanya kerajaan sudah membantu majikan dalam pelbagai bentuk bantuan bagi meraih semula pendapatan yang hilang sepanjang tempoh pandemik COVID-19 bernilai berbilion ringgit. Majikan sepatutnya menjadikan masyarakat berkuasa beli, bukan memberikan masyarakat kuasa berhutang. Apabila bayar gaji rendah,
Ini membuka ruang untuk berhutang. Pekerja terpaksa buang masa kerja lebih masa, tegasnya. Nah, siapa yang membuat janji manis dan kemudian memungkirinya? Anehnya, pelabur asing tetap lari ke Indonesia dan Filipina. Tahukah anda berapa banyak gaji ketua pegawai eksekutif syarikat-syarikat di negara ini? John Channel mohon siapa yang tahu mencatat maklumat tersebut di ruang komen rentasan berita ini. Sebelum pilihan raya negeri Johor, bangsa Johor diberitahu dengan bangga oleh Presiden parti itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bahawa Datuk Hasni Mohamad adalah calon Menteri Besar Johor. Hasni berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Benut dengan majoriti Selesa. Tiba-tiba setelah menang pilihan raya negeri, calon Menteri Besar menjadi kontroversi. Ahli Dewan Undangan Negeri Macap yang juga bekas pengerusi jawatankuasa pelancongan Belia dan Sukan Negeri Datuk On Hafiz Ghazi mendapat perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar sebagai Menteri Besar Johor yang baharu bagi menggantikan Hasni. On Hafiz ialah anak saudara Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Husin dan cicit kepada Datuk On Jaafar, pengasas UMNO. Hasni pula hanya menerima titah Sultan Ibrahim Iskandar bagi menyaksikan majlis angkat sumpah berkenaan. Bagaimanapun, pemilihan On Hafiz dilihat tidak disenangi beberapa ahli pimpinan UMNO. Ketua Bahagian UMNO Johor Bahru Tan Sri Syahrir Samad berkata, beliau terasa malu dengan perkembangan tersebut. Saya hanya terdiam, malu saya. Sepanjang kempen, saya ketawakan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan serta sekutu yang tidak mampu menamakan calon mereka sebagai Menteri Besar, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, UMNO sudah pasti dengan pencalonan Hasni sebagai Menteri Besar jika memenangi pilihan raya negeri Johor kali ini. Tapi itu tidak cukup kuat dan UMNO Johor tidak mampu lakukan apa-apa. Jadi saya malu hendak ke Perhimpunan Agung UMNO Malaysia hujung minggu ini, ujarnya. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO juga melahirkan kekecewaannya kerana UMNO Johor tidak dapat mempertahankan ketuanya untuk menerajui kerajaan negeri Johor. Boleh dapat mandat rakyat tapi tidak berupaya meletakkan ketua parti sebagai ketua kerajaan. Taklah sebab mana UMNO Johor. Patut saya juga jurucakap UMNO Johor di PAU kali ini. Tapi kalau saya sudah malu nak ke PAU atas nama bahagian UMNO dari negeri Johor, tak adalah saya nak cakap apa-apa pun, tegas ahli veteran UMNO itu. Beliau juga meminta maaf kepada rakan-rakannya kerana terlalu malu dengan apa yang terjadi selepas memenangi pilihan raya negeri Johor. Maaf kepada rakan-rakan, saya sungguh malu dengan apa yang sudah berlaku selepas sebuah pilihan raya negeri yang kita menang dengan begitu cemerlang sekali di bawah pimpinan Datuk Hasni. Demikian suara hati salah seorang pemimpin UMNO Johor terhadap kemelut yang tiba-tiba muncul sebagai hadiah setelah mendapat kemenangan. Sebelum ini, 3 nama yang dikatakan tersenarai sebagai Menteri Besar ialah Hasni Mohamad yang juga bekas Menteri Besar Johor, On Hafiz Ghazi dan Ahli Parlimen Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puat Zarkashi. Apa nak dimalukan, Tan Sri? Bukankah bangsa Johor turut berteriak, malu apa bosku, bersama Datuk Seri Najib Razak yang begitu gigih berkempen di pilihan raya negeri Johor. Cuma kita kesian rakyat bangsa Johor, hidup-hidup dipermainkan UMNO BN. Apapun setelah 3 Menteri Besar berkhidmat dalam tempoh 1 penggal, kita tengok bagaimana prestasi Menteri Besar baharu ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.